Tuan-tuan, keadaan sekarang tak ada apa masalah. Keputusan GPS tidak mahu memberikan komitmen akan memberikan satu kesan yang besar, iaitu melibatkan 200 orang saja. Dan Tengku Razali kabarnya pun tidak menghantar email untuk siapa dia bersokong. Jadi 200 orang. Bagaimanakah Istana Negara nak memberikan, letakkan siapa yang dapat majoriti? Kerana majoritinya 222. Dua orang meninggal dunia, tinggal 220. Tetapi 220 ini tidak semuanya menghantar email kepada Istana Negara. Istana Negara tidak boleh paksa. Istana Negara tak boleh ambil tindakan. Wakil rakyat, ahli parlimen itu pilihan rakyat, bukan pilihan Istana Negara. Kalau yang Istana Negara menghantar kepada ahli senat, kalau lantikan Istana Negara boleh pecat. Kalau lantikan Dewan Negeri, no way. Itu kata perlembagaan, bukan kata saya ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, apa yang berlaku sekarang, yang kita tengok sekarang, ialah siapa yang dapat majoriti. UMNO boleh menjadi kerajaan jika 31 orang di dalam PBM tidak berikan sokongan? Boleh? Tak boleh. Jadi di mana maruah pemimpin-pemimpin Majlis Kerja Tertinggi UMNO ni? Baik kamu terjun tingkat 38 lah, kalau otak kamu tak boleh berfikir. Orang tu kata maki kamu, Perdana Menteri secara terbuka maki kamu. Kamu boleh apa? Demi kepentingan Melayu, demi kepentingan rakyat, demi kepentingan nak menyelesaikan masalah pandemik. Sebenarnya untuk kepentingan perut kamu. Najib Razak, Zahid Hamidi, tolong jawab. Kamu ni dianggap hebat, tolong jawab. Jangan kamu main-mainkan kami rakyat di bawah ni, khasnya ahli UMNO ni. Kami ni dah bertahun menjadi, tak dapat upah pun. Kita bukan tidak mahu untuk berkuasa semula, tapi carilah masa yang baik. Baiklah kita, bukannya kita surrender. Kita bukan angkat dua kaki, dua tangan, dua kaki untuk mengaku kalah. Tetapi kita berundur dulu. Dalam teori Mojitong, very simple. Musuh kuat, kamu lari. Jangan tunggu lagi, musuh tengah kuat. Ada meriam, ada kereta kebal, ada apa. Yang kau pakai senapan patah nak pergi menembak pun tak apa. Bunuh diri, baik kamu lari. Apabila kamu rehat, musuh rehat, tengah berpoya-poya, isap rokok, duduk bawah pokok, bersenang-senang, kita kacau dia. Kita buat tembakan curi, kita tempur dia. Jadi akhirnya dia akan keletihan. Dan akhir kepada keletihan itu kelemahan dia. Masa dia lemah, kita serang. Inilah teori yang dibuat oleh Vietcong. Apabila dia menang menentang Amerika yang mempunyai senjata berat dengan jet supersonik, kapal perang dia dan tentera yang ramai, musuh kuat dia lari masuk dalam tanah. Musuh rehat, dia kacau, tak senang tidur. Tengah malam dia buat dan sebagainya. Macam-macam perangkap sama dilakukannya. Apabila sudah tidak tidur, penat, dia serang. Hanya dengan rakyat di Vietnam dapat mengalahkan, Vietnam Utara dapat mengalahkan Amerika. Dan apabila Amerika lari, keseluruhan Vietnam memberikan sokongan kepada Parti Komunis Vietnam. Ada anda dengar selepas Amerika jatuh, saki-baki tentera Vietnam, rakyat Vietnam bangun memberontak? Tidak ada. Mereka terima hakikat bahawa perjuangan rakyat Vietnam Selatan Utara itu untuk membebaskan negara mereka dari imperialisme. Jadi kita di dalam UMNO ni juga begitu. Kita patutnya bersedia sekarang untuk undur dulu. Kekuatan musuh kita di mana? Di Parti Pembangkang. Mereka solid 105, tidak berpecah belah. Tidak berpecah belah. Tidak ada satu kenyataan dalam barisan Blok Pembangkang yang membuat kenyataan mereka hendak bertukar fikiran untuk menyokong UMNO sebagai Perdana Menteri. Tak ada. Dari itu apa yang akan berlaku?
hanya dalam 200 orang akan hantar resume. Dalam 200 orang itu sudah tentu pihak blok pembangkang akan dapat 105. Jadi 105 ini akan digunakan sebagai budi bicara oleh Istana Negara. Dan apa akan berlaku jika 105 ini dicalonkan jadi Perdana Menteri? Baca sejarah. Sabah dan Sarawak, dua negara Borneo yang menyertai Malaysia. Okey. Sabah, sejak mereka belajar sejarah Tun Mustafa tahun 70-an, khasnya 74, bertentangan dengan Kuala Lumpur, maka berlaku krisis Kuala Lumpur dan Kota Kinabalu. Sejak tahun 74 sampai sekarang, keadaan politik Sabah, barang siapa yang tidak sehaluan dengan Kuala Lumpur akan menghadapi kesannya. Antara yang menghadapi kesannya ialah PBS. Yang keduanya warisan. Dan bagaimana Sarawak? Sarawak sejak kes Kaluningkan yang cuba untuk bergaduh dengan Kuala Lumpur, kucing Kuala Lumpur bergaduh, akhirnya apa jadi? Sarawak didaruratkan. Untuk beberapa ketika Sarawak boleh maju. Kenapa? Kerana dia tidak berperang dengan Kuala Lumpur. Jadi apakah falsafah politik Sarawak khasnya GPS sekarang? Tak mau campur. Tak mau campur maknanya kalaulah 105 ini lebih tinggi daripada 95 orang yang hantar email kepada Istana Negara, sudah pasti dia akan ditunjuk menjadi Perdana Menteri, dan 18 ini akan menyokong menjadikan 123. Ini tuan-tuan kena maklum, tuan-tuan kena sedar keadaan ini. Jadi kita kena faham betul-betul apa yang sebenarnya berlaku. Jadi saya haraplah pemimpin UMNO ni tolonglah matang sikit. Pintu Istana Negara dah tutup. Presiden dah pergi jumpa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dah bercakap. Mungkin menghantar surat. Kenapa selepas Istana Negara tutup, kamu pergi ke tingkat 38, kamu bincangkan lagi siapa yang nak jadi Perdana Menteri? Patutnya tak perlu lagi. Kita serah kepada kebijaksanaan Istana Negara dan Raja-Raja Melayu. Ini buat kenyataan. Sekejap nama ini naik, sekejap kata tak naik, sekejap statement terserah pada ahli parlimen. Jadi kita pengikut-pengikut UMNO di akar umbi ni, elok-elok tak kena penyakit virus gila babi, kami akan kena penyakit virus gila babi ini. Dahlah kita di bawah ini menghadapi virus COVID-19. Setiap hari kita mendengar mereka yang kena positif, mereka yang masuk kuarantin, mereka yang meninggal dunia. Tiba-tiba pemimpin politik dalam Majlis Kerja Tertinggi UMNO ni tidak waras fikirannya. Kita tunggu, kita bincang betul-betul. UMNO tidak gopoh menjadi. Ini pengalaman yang berguna. Kita dah ada rekod untuk UMNO 2 kali dalam masa 3 bulan boleh menumbangkan kerajaan. Tak ada parti politik dalam dunia ni seperti UMNO selama 3 tahun boleh menumbangkan 2 kerajaan. Kerajaan PH dan yang terbaru Kerajaan Perikatan Nasional, walaupun dia berada dalam itu. Jadi kita kena menunggulah. Apa ada 2 bulan? Kita sekarang menghadapi COVID pun 22 bulan. Kita COVID pun sekarang ni dah hampir nak masuk 2 tahun. Berapa bulan lagi? Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, saya selaku blogger, penulis politik, ahli UMNO akar umbi, minta lah UMNO kalaulah dia nak membela rakyat, walaupun sama ada dia kerajaan, tidak pun kerajaan, patutnya Majlis Kerja Tertinggi UMNO siapkan think tank dia, pemikir dia, membuat satu blueprint bagaimana dia nak menyelesaikan masalah pandemik ini, masalah COVID-19, pemulihan ekonomi negara. Ada UMNO buat. Ada pemikir-pemikir UMNO yang pangkatnya PhD, doktor, ini pakar sana, pakar sini, buat.
Itu yang kadang-kadang saya nak katakan kepada pemimpin UMNO ni, kepala but. Iaitu patutnya kamu, pemimpin UMNO sekarang ni, jangan berpolitik. Gunakan kemahiran kamu berkumpul tingkat 38 dengan berbagai kemudahan itu, membuat blueprint. Sama ada kamu nak serahkan kepada kerajaan yang memerintah, atau kamu nak simpan dulu sebagai manifesto kamu waktu menghadapi pilihan raya bila-bila masa. Jadi janganlah kamu buat kerja yang kepentingan diri kamu, tempolok kamu. Jadi saya haraplah tuan-tuan dan perempuan di akar umbi supaya faham benda ni, ya.